Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi hari pertama persidangan Dewan Rakyat. Dua presiden pembangkang absent ataupun tidak hadir ke parlimen. Entah hilang ke mana sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan ya allowance mereka dipotong. Seperti mana yang pernah dinyatakan ataupun disebut oleh Speaker Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun sahabat semua, ingin saya katakan sini, apa yang akan dibentangkan oleh YB Steven ini adalah memang satu yang membanggakan dan saya percaya ini adalah berita baik untuk Sabah. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan Anda. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Ordinan Buruh Sabah kurungan Sabah bab 67 dibacakan kali yang kedua sekarang. Sisa dibuang cangkir pun ringan, diganti madu, likat dan pekat. Buruk dibuang dengan perpaduan, baik ditarik dengan muafakat. Tuan Yang di-Pertua, Ordinan Buruh Sabah atau OBS merupakan undang-undang buruh utama yang mengawal hubungan antara majikan dan pekerja melalui penetapan hak-hak pekerja dan standard-standard minimum penggajian di Sabah. Objektif utama OBS adalah untuk memberi perlindungan asas kepada golongan pekerja di Sabah khususnya yang tidak berkesatuan dan kurang keupayaan untuk berunding dengan majikan mereka bagi mendapatkan terma dan syarat pekerjaan yang lebih baik. Sejak dikuatkuasakan pada 1 Januari 1950, OBS hanya dipindah sekali sahaja, iaitu pada tahun 2005, berbanding dengan Akta Kerja 1955 ataupun Akta 265 yang telah dipindah sebanyak 12 kali dalam tempoh yang sama. Bermakna, sudah hampir 20 tahun tiada sebarang pindaan baru terhadap Ordinan Buruh Sabah ini. Sedangkan kita maklum, perubahan yang berlaku pada zaman ini amat pesat, menuntut untuk kita terus menilai semula undang-undang sedia ada bagi memenuhi tuntutan zaman. Penantian hampir 20 tahun bagi 2.084 juta pekerja di Sabah untuk mendapat hak dan keistimewaan pekerja yang sama seperti Semenanjung akhirnya berakhir pada 17 Julai yang lalu apabila RUU Undang-Undang Ordinan Buruh Sabah ini berjaya melalui bacaan pertama di Parlimen. Pada ketika ini, OBS hanya memberi perlindungan kepada pekerja sektor swasta bergaji tidak melebihi 2,500 sebulan. Pekerja-pekerja manual tanpa mengira hak gaji dan lanjutan pemakaian kepada pekerja bergaji sehingga 5,000 sebulan tertakluk kepada terma dan syarat kontrak perkhidmatan. Pindaan ini akan memperluaskan perlindungan pekerja di bawah OBS kepada semua golongan pekerja tanpa mengira hak gaji mereka. Dalam kata lain, tugas kita pada hari ini amat berat, iaitu untuk memperluaskan perlindungan kepada lebih 2 juta pekerja di Sabah. Tuan Yang di-Pertua, peruntukan yang sedia ada di dalam OBS berkaitan penggajian kanak-kanak dan orang muda juga tidak selaras dengan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Kurungan Pekerjaan 1966 ataupun Akta 350 yang dikuatkuasa di Semenanjung Malaysia. Justru pindaan yang dibuat akan turut menyelamatkan. Terbaik sahabat semua, seperti mana yang saya katakan, ordinan darurat akta yang sedang dibentangkan oleh YB Steven ini melibatkan ya negeri ataupun wilayah Sabah, dan kerana itu saya katakan ia adalah terbaik ya ordinan buruh. Jadi kita berharap ya supaya perkara ini dapat ditingkatkan dan dapat menjadi pemangkin ya untuk pekerja buruh yang ada di Sabah. Jadi mari kita sambung. Araskan OBS dengan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Kurungan Pekerjaan 1966 Akta 350 itu. Soal kebajikan dan perlindungan para pekerja tidak boleh lari dari melihat persoalan kemudahan buat pekerja. Peruntukan sedia ada di bawah OBS tidak mengandungi peruntukan berkaitan perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja. Dengan itu,
RUU OBS ini turut menambah peruntukan yang baru yang mengadaptasi peruntukan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446 yang pada waktu ini hanya terpakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang berhormat, Jabatan Tenaga Kerja Sabah telah mengadakan sesi libat urus dengan pemegang taruh seperti berikut. Siri perbincangan dengan pihak berkuasa Kerajaan Sabah dan pejabat peguam besar Sabah. Kedua, Persatuan Majikan, Kesatuan Sekerja, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Ahli Akademik dan orang awam. Yang ketiga, melalui mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan ataupun dengan izin National Labour Advisory Council NLAC yang terdiri daripada wakil majikan iaitu dari Malaysian Employers Federation MEF, Malaysian Trade Union Congress MTUC iaitu wakil pekerja dan wakil kerajaan persekutuan serta kerajaan Sabah, wakil pejabat peguam besar Sabah dan lain-lain agensi dari Sabah. Justru RUU OBS ini telah dipersetujui oleh kerajaan Sabah sebelum ini. Dan saya sendiri telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hazizi bin Haji Nur tentang perkara ini. Saya di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas sokongan padu beliau terhadap RUU ini sekaligus membuktikan iltizam menjaga kebajikan lebih 2 juta pekerja di Sabah. Sekalung penghargaan juga saya berikan kepada Jawatankuasa Teknikal NLAC yang turut diwakili oleh MTUC sebagai wakil pekerja, MEF sebagai wakil majikan dan lain-lain agensi di Sabah yang mewakili kerajaan. Paling penting sekali, seluruh warga Kesuma yang telah berusaha menjayakan pindaan bersejarah ini. Di sini saya juga ingin mengiktirafkan kehadiran wakil-wakil kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif selaku Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap Exco Agama dan Exco Pendidikan Sabah dengan rombongan beliau. Juga kehadiran wakil pekerja delegasi dari MTUC bahagian Sabah yang diketuai oleh saudara Muhammad Airi Airin, delegasi dari Ibu Pejabat MTUC yang diketuai oleh saudara Muhammad Effendi bin Abdul Ghani, iaitu Presiden MTUC, dan juga delegasi dari Ibu Pejabat Uni MLC, iaitu Gabungan Kesatuan Sekerja yang diketuai oleh Presiden, iaitu seorang pejuang hak pekerja dan gerakan Kesatuan Pekerja yang veteran, yakni Datuk Muhammad Syafiee Mamal. Kita harus memberikan pengiktirafan terhadap usaha mereka dan kehadiran mereka di Dewan Yang Mulia ini pada hari ini. Tuan di-Pertua, RUU OBS telah dibentangkan seperti yang saya nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini untuk bacaan kali pertama pada 17 Julai 2024. RUU ini bertujuan untuk mencapai objektif-objektif seperti berikut. Satu, meningkatkan hak dan kebajikan golongan pekerja khususnya di Sabah agar bukan saja selari dengan hak dan kebajikan pekerja di Semenanjung, malah dengan standard perburuhan antarabangsa. Keduanya, menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak dan orang muda yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibenarkan di bawah RUU OBS ini. Ketiga, mengadaptasi Akta 446 yang berkaitan perlindungan aspek perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja. Keempat, memenuhi obligasi kerajaan Malaysia yang telah meratifikasikan CPTPP yang telah berkuat kuasa mulai 29 November 2022, khususnya dalam bab buruh ataupun dengan izin Labour Chapter. Seterusnya, kelima, meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa yang lain pada masa-masa hadapan yang memerlukan kita untuk memenuhi obligasi buruh piawaian antarabangsa. Keenam, meningkatkan produktiviti dan seterusnya mencapai aspirasi Malaysia Madani dan aspirasi Sabah Maju Jaya. Seterusnya, menyesuaikan peruntukan OBS dengan perubahan teknologi dan amalan perubahan semasa. Dan kemudian mewujudkan fleksibiliti ataupun keajalan dalam menentukan waktu kerja, hari bekerja dan tempat bekerja mengikut kesesuaian perniagaan dan pekerjaan. Seterusnya, kita juga ingin menambah baik prosedur penggajian pekerja bukan pemastautin dan memperkukuh aspek penguatkuasaan dan akhir sekali menangani isu buruh paksa berkaitan dengan pekerjaan.
Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat sekalian, RUU OBS ini merangkumi 41 pindaan kepada peruntukan sedia ada, memasukkan 23 peruntukan baru dan memansuhkan 6 peruntukan sedia ada. Pindaan-pindaan kepada peruntukan sedia ada. Antara peruntukan sedia ada OBS yang dipinda melibatkan fasa-fasa berikut. Fasa 1 memperuntukkan tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. Menteri Sumber Manusia diberikan kuasa untuk menetapkan tarikh yang berbeza bagi permulaan kuat kuasa bertujuan untuk memberi fleksibiliti kepada kerajaan untuk menguatkuasakan cadangan pindaan mengikut keperluan. Fasa 2 bertujuan untuk membuat pindaan am dan menggantikan perkataan sedia ada antara lain seperti berikut: menggantikan perkataan dengan izin komisioner di mana-mana jua terdapat dengan perkataan dengan izin director, menggantikan perkataan the colony di mana-mana jua terdapat dengan perkataan Sabah kerana penggunaan koloni telah wujud sejak ordinan dikuatkuasakan pada 1 Januari 1950 lagi, yakni sebelum merdeka. Fasa 3 bertujuan untuk membuat pindaan kepada tafsiran dengan meminda subsection 2/1 OBS bagi tafsiran sedia ada antara lain seperti berikut: meminda tafsiran apprenticeship contract dengan menggantikan tempoh perantisan yang sebelum ini kurang daripada 2 tahun kepada tempoh minimum 6 bulan dan tempoh maksimum 24 bulan selari dengan Akta Kerja 1955. Kedua, meminda tafsiran confinement dengan menggantikan tempoh kandungan yang sebelum ini 28 minggu kepada 22 minggu untuk membolehkan pekerja wanita yang telah hamil bagi tempoh 22 minggu layak menikmati cuti bersalin. Ketiga, meminda tafsiran minister dengan menggantikan perkataan responsible for labour matters dengan perkataan charged with responsibility for human resources. Keempat, Fasa 5 bertujuan untuk meminda subsection 3/2 bagi memanjangkan tempoh rayuan daripada 14 hari kepada 21 hari rayuan kepada pengarah terhadap keputusan yang dibuat oleh mana-mana pegawai buruh selain daripada keputusan yang melibatkan Mahkamah Buruh. Kelima, Fasa 11 bertujuan untuk meminda Seksyen 7M bagi meluaskan pemakaian seksyen ini kepada mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan dan perintah pengarah di Mahkamah Buruh melibatkan isu diskriminasi. Keenam, Fasa 17 bertujuan untuk meminda Seksyen 72 bagi melarang mana-mana kanak-kanak atau orang muda diambil bekerja dalam apa-apa kerja yang berbahaya dan mengehadkan umur kanak-kanak bekerja tidak kurang daripada 13 tahun. Ketujuh, Fasa 18 dan 19 bertujuan untuk meminda Perenggan 73B-1-A dan 73C-1-A bagi menetapkan larangan waktu bekerja kanak-kanak dan orang muda bermula jam 6 petang sehingga 7 pagi. Fasa 23 bertujuan untuk meminda Seksyen 83 bagi meningkatkan kelayakan cuti bersalin pekerja wanita daripada 60 hari kepada 98 hari. Tempoh tersebut adalah selari bukan saja dengan Akta Kerja 1955, malah dengan ILO Labour Convention No. 183, Artikel 4 yang memperuntukkan tempoh cuti bersalin bagi wanita hendaklah tidak kurang daripada 14 minggu termasuk tempoh cuti wajib 6 minggu selepas bersalin. Fasa 26 bertujuan meminda Seksyen 96 bagi mewajibkan majikan bagi repatriasi pekerja bukan pemastautin. Walau bagaimanapun, majikan tidak akan bertanggungjawab sekiranya pekerja tersebut dengan izin abskon, melakukan salah laku dan pekerja yang menamatkan perkhidmatan sendiri tanpa notis. Mana-mana pekerja yang menyalahgunakan pas kerja akan dirujuk kepada Jabatan Imigresen Sabah. Fasa 31 bertujuan untuk meminda subsection 103-1 bagi menaikkan jumlah hari minimum cuti umum berbayar iaitu daripada 14 hari pada masa kini kepada 15 hari setahun dengan Hari Malaysia sebagai hari cuti umum wajib. Oleh yang demikian, peruntukan ini meningkatkan faedah pekerja dalam menikmati hari kelepasan am berbayar iaitu daripada 14 hari kepada 15 hari setahun.
Fasa 32 dan 33 bertujuan meminda Seksyen 104 dan Seksyen 104A berbangkit daripada pengurangan waktu bekerja daripada 48 jam pada masa kini kepada 45 jam. Sekali lagi selaras dengan Akta Kerja 1955 dan juga dengan piawaian ILO iaitu ILO Reduction of Work Hours of Work Recommendation 1962 number 116. Fasa 35 bertujuan untuk meminda peranggan 104E-1-AB bagi menaikkan kelayakan cuti sakit dan cuti hospitalisasi. Peruntukan ini juga memperjelaskan hak pekerja dari segi cuti sakit dan cuti hospitalisasi yang diasingkan. Fasa 40 bertujuan untuk meminda Seksyen 110 bagi mewajibkan majikan untuk membuat pembayaran upah menerusi institusi kewangan iaitu melalui bank atau instrumen pembayaran berdasarkan perintah yang ditetapkan oleh Menteri. Fasa 41 bertujuan untuk meminda Seksyen 110A bagi membenarkan bayaran upah secara tunai atau cek kepada pekerja tertakluk kepada persetujuan daripada pekerja dan kebenaran bertulis daripada pengarah. Pasal-pasal 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63 dan 64 bertujuan untuk meminda seksyen-seksyen tertentu bagi menaikkan amaun penalti yang dikenakan daripada RM10,000 kepada RM50,000. Pasal 55 bertujuan untuk meminda Seksyen 130C bagi menaikkan amaun penalti berhubung kesalahan ingkar arahan ataupun ingkar perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Buruh daripada RM10,000 kepada RM50,000 dan denda harian dinaikkan daripada RM100 kepada RM1,000. Pasal 58 bertujuan untuk meminda Seksyen 130F bagi meningkatkan perlindungan dan mencegah eksploitasi terhadap kanak-kanak dan orang muda berhubung dengan pekerjaan. Jumlah denda dinaikkan daripada RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun kepada RM100,000 dan penjara tidak melebihi 5 tahun. Bagi kesalahan berulang, denda yang dikenakan adalah tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pasal 63 bertujuan untuk meminda Seksyen 130L berhubung dengan denda bagi kesalahan menggaji pekerja bukan pemastautin tanpa lesen daripada RM10,000 kepada RM50,000, manakala hukuman penjara ditingkatkan daripada 6 bulan kepada 12 bulan. Bagi masa tempoh peralihan speaker. Selamat datang, Doktor. Bagi peruntukan baru pula yang melibatkan fasa-fasa berikut. Fasa 3 bertujuan untuk memasukkan tafsiran di bawah subsection 2-1 OBS antara lain seperti berikut. Memasukkan tafsiran apprentice bagi menjelaskan bahawa OBS turut melindungi perantis. Tafsiran ini selari dengan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda iaitu Akta 350 dan Akta Kerja 1955. Memasukkan tafsiran eligible period bertujuan untuk menambah baik tempoh cuti bersalin dinaikkan daripada 60 hari kepada 98 hari dan memasukkan tafsiran sexual harassment kerana suatu peruntukan khusus yang baru iaitu bab 3A mengenai gangguan seksual diwujudkan bagi menangani gejala gangguan seksual di tempat kerja secara undang-undang. Fasa 7 bertujuan untuk memasukkan perenggan 7A-2-B dengan perkataan prinsipal bagi tujuan meluaskan kuasa pengarah tenaga kerja Sabah mendengar dan memutuskan tuntutan yang dibuat oleh subcontractor for labour. Fasa 12 bertujuan untuk memasukkan bab Roman 2B berkaitan gangguan seksual. Peruntukan ini memberi kuasa kepada pengarah untuk mengarahkan majikan menjalankan siasatan terhadap aduan gangguan seksual. Pasal 15 bertujuan memasukkan Seksyen 18A dan 18B tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan larangan buruh paksa. Pasal 24 memasukkan Seksyen 86A tentang larangan kepada mana-mana majikan menamatkan perkhidmatan pekerja wanita atas sebab kehamilan. Pasal 29 bertujuan memasukkan Seksyen 100A bagi menetapkan tempoh notis penamatan kontrak perkhidmat domestik kepada 14 hari.
Fasa 30 bertujuan memasukkan subsection 102/1 bagi membenarkan pembayaran pendahuluan dibuat kepada pekerja bagi tujuan pembiayaan pembelian komputer, perubatan dan pendidikan. Fasa 36 bertujuan memasukkan section 104 EA bagi kelayakan cuti paternity selama 7 hari berbayar kepada pekerja lelaki yang berkahwin. Dan fasa 37 bertujuan memasukkan section 107C tentang formula pengiraan upah jika seseorang pekerja itu tidak melengkapkan sebulan penuh perkhidmatan. Fasa 43 bertujuan memasukkan section 116D yang mewajibkan kontraktor for labor melaporkan kepada pengarah dalam tempoh 14 hari tentang maklumat penggajian pekerja yang dibekarkan kepada principal, kontraktor dan subkontraktor. Fasa 44 bertujuan memasukkan subsection 118A-3 dan 118A-4 yang mewajibkan mana-mana majikan memaklumkan kepada pengarah dalam tempoh 30 hari tentang penamatan perkhidmatan pekerja bukan pemastautin. Fasa 46 bertujuan memasukkan bab 14B bagi membolehkan pelaksanaan aturan kerja secara fleksibel ataupun anjar dalam keadaan yang diperlukan oleh pekerja. Fasa 47 bertujuan memasukkan bab 4A bagi menetapkan standard minimum perumahan penginapan dan kemudahan pekerja termasuk pusat asuhan kanak-kanak di tempat pekerjaan mengikut kesesuaian pemakaiannya di negeri Sabah. Baik, panjang lebar juga. Kita akan sambung untuk part yang kedua, sahabat semua. Jadi ini yang saya ingin sampaikan adalah satu pengumuman ya yang begitu padu sekali daripada kementerian yang diketuai oleh YB Steven Sim. Ya, kita ucapkan tahniah kerana begitu prihatin ya kepada Sabah khususnya untuk pekerja-pekerja buruh yang ada di Sabah. Tahniah. Semoga dasar ataupun rang undang-undang ini akan diluluskan. Alright, jadi terima kasih. Sampai sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.